Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Yang dihormati pengurusi dan juga pengurusi majlis, ahli yang terkuasa dan para imam muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat meneruskan lagi agenda, iaitulah agenda pelajaran mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebahagian daripada ajarannya yang telah ditinggalkan kepada kita. Kerana sebagaimana yang telah kita maklumi, manusia ini sangat berhajat kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang disebut salah satu daripada nikmat Allah kepada kita, di mana kata di para ulama, di antara nikmat awal yang kita terima daripada Allah Azza wa Jalla, iaitulah kita dilahirkan oleh mak ayah kita. Ibu telah melahirkan kita hasil daripada gabungan di antara ibu dan bapa. Kemudian selepas daripada itu, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat yang besar, iaitulah nikmat al-iman. Kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan sepenuhnya, maka itu dia panggil nikmat. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah Ta'ala, kamu tak mampu nak kira. Maka ada orang kata nikmat Allah Ta'ala ni tak boleh dikira. Kita kata tidak, kena kira, tapi tak boleh nak hitung berapa banyak. Tu'addu wala tuhsa, mana dihitung tapi kita tak mampu nak bilang berapa semua, kerana terlalu banyaknya nikmat Allah Azza wa Jalla kepada kita. Kalau kita kata nikmat Allah Ta'ala tak boleh dikira, tak payah dikira, kita silap. Bila kita tak kira, kita tak rasa banyak. Sama juga dengan ayat yang Allah larang kita duk mengira-gira kebajikan yang kita buat. Wala tamnun tastakthir. Jangan duk kira banyak sangat. Kalau kita kira banyak, kita rasa oh banyak dah aku ni. Berapa ribu dah kita bagi infak, berapa banyak dah ibadat yang kita buat, berapa juta dah zikir yang telah kita lakukan, maka kita tastakthir, kita rasa banyak. Nabi SAW di dalam peraturan ibadat yang diajar kepada kita, dia tak bagi bilangan yang banyak. Kalau nak solat, dia suruh buat solat berapa rakaat je satu hari satu malam. Contohnya solat sunat rawatib yang muakkad 12 rakaat saja. Kemudian di dalam zikir yang Nabi SAW ajar kepada kita, dia ajar 100 kali. Yang berjuta-juta kali itu tidak diajar oleh Nabi SAW. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita bangga, wah aku dah cukup dah 70,000 ke berapa. Kan, kalau orang kata kalau cukup 70,000 ni lepas daripada azab dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita rasa, oh aku dah okey dah, kota zikir sudah cukup, hanya tunggu nak mati je lagi. Jadi ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didik kita. Dia tak bagi banyak tapi istimrar. Akal apa yang kita lakukan itu adwamuha wa in qalla. Berterusan walaupun sedikit. Kita tak nak orang panggil package, sekali buat lepas tu berhenti. Lah. Yang kita naknya bila kita buat, kita teruskan agenda yang tersebut. Maka Allah SWT sebut kepada kita, kalau kamu nak hitung nikmat Allah Ta'ala tidak terhitung. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa-apa yang kamu dapat nikmat semua sekali itu daripada Allah
Azza wa Jalla. Maka nikmat yang paling besar yang kita terima selepas kewujudan kita ini, para jemaah sekalian, iaitulah nikmat kebangkitan bi'satuhu sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala bangkitkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Ketika tersebar luasnya pada saat itu, iaitulah ad-dalalah, kesesatan, manusia duduk tak tahu di alam mana, dan kejahilan yang sampai ke kemuncaknya, dan manusia tidak ada akhlak, sudah sampai kepada peringkat yang paling parah. Maka kalau kita baca gambaran dipanggil kehidupan di zaman jahiliah, karena itulah bila saya baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kita jangan kata khabusat nafsi, aku ni jahat, tak usah kata. Jadi ada setengah masyarakat kita ni, dia suka nisbahkan dia ni kepada jahiliah. Saya dulu jahiliah lah. Kadang-kadang bila orang ni cakap saya dulu jahiliah ustaz, saya tanya dia sambil-sambil bergurau, kata awak ni sempat ke dengan apa dia panggil arwah Abu Jahal ni? Dah jahiliah, sempat dengan arwah Abu Jahal? Ya tak sampai peringkat tu, kita peringkat akhir dah. Jadi Nabi tak mari kita kata khabusat nafsi, mana aku ni jahat sangat, tak jahat, tak boleh. Kenapa? Sebab nisbah itu boleh menimbulkan persepsi buruk sangka orang kepada kita. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan di saat inhitatul akhlak, mana akhlak manusia ni sudah sampai kepada kemuncak keruntuhannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang beri kepada manusia ni dua kategori. Maka manusia dipasang, ataupun dalam bahasa Arab kata tarkib, daripada badan dan ruh. Kita ada tubuh, jasadnya, dan kita ada ruh sebagai nyawa. Jasad yang ada ini, dia tidak akan berfungsi kecuali mengikut apa yang ada pada ruh dia. Mana kalau ruh sudah tidak ada, mati dah orang tu, mati dah sudah. Dan jasad yang ada, boleh jadi kita tengok orang sakit lama, sakit kuat, bila pergi hospital, hospital lah di antara tempat orang sakit. Kita nak tengok penyakit apa, ada belakang kat situ. Daripada penyakit fizikalnya, tubuh, dengan penyakit kulitnya, dengan penyakit macam-macam, ada lagi penyakit yang duduk di dalaman, tak nampak di luar tapi dalamnya sakit. Bila kita bercakap dengan pakar-pakar perubatan, pakar jantung, kita kata apa benda yang ada hari ni, dia kata penyakit-penyakit yang ada itu sukar. Cuma dengan teknologi yang baru hari ni, banyak penyakit itu boleh diubati dengan cepat. Tetapi dengan kuasa Allah Azza wa Jalla, masih terdapat banyak lagi penyakit-penyakit yang tak dapat diubati. Bahkan selagi kalau kita jumpa ubat kepada penyakit yang ada ini, wabak yang ada ini, kita dapat ubat, dia akan mari penyakit lain pula. Tak akan habis penyakit itu. Selagi ada bergeraknya dunia ini, selagi adanya manusia, maka penyakit tidak habis. Maka apabila manusia ni ada dua, tubuh, badan kita, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah Ta'ala ciptakan benda yang ada atas muka dunia ni untuk kita semua. Kita duk kira nak makan je. Kerana ada orang suka orang makan benda-benda laut, ada suka makan benda-benda yang di darat, ada suka makan sayur-sayuran dan macam-macam jenis manusia. Bahkan manusia yang tidak beriman, makanan dia pelik-pelik lagi pada kita. Makan ulat lah, makan benda-benda yang kotor, yang orang panggil tak bersih. Tetapi itulah menjadi kehidupan manusia. Allah beri manusia ni fil ardi jami'an, semua yang ada atas dunia ni Allah beri untuk kita guna. Jadi pandai-pandailah kita nak memilih mana yang mana yang betul. Maka bila Allah SWT yang mencipta manusia ni, dia tahu kalau dibiarkan kepada manusia memilih jalan hidup dia, mereka akan terumbang-ambing entah ke mana. Ya'kulul qawiyyu dha'if, sebagaimana digambarkan di zaman jahiliah dulu, orang yang kuat akan makan yang lemah. Yang orang ni dia makan apa yang dia jumpa, apa yang dia nak makan, sehinggalah para sahabat mengatakan, sehinggalah datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberi oleh Allah Azza wa Jalla jawatan dia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak,
aku dibangkitkan untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak yang mulia. Inilah dia panggil tujuan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkit supaya apa? Untuk memulihkan akhlak manusia yang telah rusak. Maka jiwa manusia telah tertanam dalam jiwa manusia, dalam jiwa mereka penyakit amrad al-qulub, penyakit yang ada dalam hati mereka. Sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangkit, sampai digambarkan sebagai penyakit, orang ni dianggap sebagai sudah mati dari sudut jiwa. Allah gambarkan dalam Al-Quran, awaman kana maitan fa ahyaina. Adakah orang yang mati kamu hidupkan dia? Wa ja'alna lahu nura, kami jadikan dia cahaya, yamshi bihi bin nasi kaman masaluhu fiz zulumat, seperti orang yang duduk dalam kegelapan. Maka itu gambaran orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, gambarannya seperti manusia yang mati. Jadi amradul qulub, mati hati, itulah yang dipanggil penyakit yang paling berat. Sebab kalau hati dia hidup, dhamir dia masih berjalan, pada waktu itu manusia akan tahu apa yang dia nak pilih, yang baik dan yang buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala, setelah dia tengok keburukan yang dilakukan oleh manusia, sehingga Tuhan gambarkan awaman kana maitan, orang yang mati adakah sama dengan hidup? Jawabnya la yastawuna indallah, tidak akan sama. Macam mana boleh kita nak kata yang mati samanya hidup? Orang yang mati, semua benda dia, orang hidup yang kena buat. Orang ni sudah mati, jadi nak mandi pun kena orang tolong mandi, nak pakai baju pun kena orang tolong pakai baju. Bermakna perbandingan itu cukup besar. Orang yang mati hati dia, bermakna orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah penyakit yang paling berat. Maka Allah SWT, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa, kami turunkan Al-Quran itu menjadi penyembuh, ubat, penawar kepada segala penyakit yang melanda manusia pada saat itu. Ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin, dia menjadi rahmat kepada orang yang beriman. Jadi para jemaah sekalian, kita hari ini nak mencari jalan. Jalan mana? Jalan yang selamat. Baru ni ana dengan Ustaz Abdullah Bukhari buat satu perbincangan, iaitulah tentang bagaimana Quran itu menjadi kitab hidayah. Jadi kalau tuan-tuan baca sahaja di dalam awal surah yang pertama Al-Fatihah, dalam surah Al-Fatihah kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim. Bila kita minta jalan yang lurus, maka Allah SWT anugerahkan kepada kita surah Al-Baqarah selepas daripada dia. Jadi inilah dipanggil tartibus suwar, susunan surah itu sendiri menunjukkan bahawa law kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau Quran ini bukan mari daripada Allah, kamu akan dapati percanggahan, perselisihan pandangan yang begitu banyak. Tapi oleh kerana ini jelas daripada Allah Azza wa Jalla, sehingga tartib susunan ayat itu nampak sangat dia tersusun. Bila kita minta ihdinas siratal mustaqim, maka Allah SWT beri kepada kita surah Al-Baqarah. Para ulama yang mentadabbur surah Baqarah kata, di dalam surah Al-Baqarah ada lebih daripada 20 sebab manusia ini mendapat hidayah. Dan bila ada hidayah, dia akan ada riwayah, akan ada penyelewengan. Maka sebab-sebab manusia menyeleweng dalam surah Al-Baqarah saja menyebut lebih kurang ada 30 lebih ayat yang menyebut tentang penyelewengan manusia, dan apabila dikorek sampai kepada 50 perkara. Jadi para jemaah sekalian, apabila Allah SWT bangkitkan Nabi SAW dalam masyarakat yang begitu dahsyat, masyarakat yang panggil mujtama' al-jahili, masyarakat jahiliyah yang tak tahu apa, maka mereka itu telah dikuasai oleh penyakit amradul qalbi, penyakit-penyakit hati yang begitu dahsyat. Dan kita kena senaraikan penyakit yang paling berat sekali dalam dunia ini yang melanda hati manusia, iaitulah penyakit melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah dia panggil amradul qulub, akhtar al-amrad, maknanya penyakit yang paling bahaya sekali, penyakit yang paling dahsyat sekali melanda manusia itu, iaitulah penyakit yang berkait dengan hati manusia apabila hati itu bergantung lain daripada Allah Azza wa Jalla.
Maka yang pertama sekali Nabi kita bawa, dakwah dia yang pertama sekali para jemaah sekalian, iaitulah dakwah kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila tauhid mantap, bila manusia ni duduk di bawah panji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ketika itu manusia ini akan berubah, kata orang 180 darjah U-turn balik kepada jalan yang lain daripada jalan yang mereka ada. Maka Nabi SAW telah mengubati penyakit ini. Tuan-tuan tengok, Nabi kita ketika berada di Makkah Al-Mukarramah, ayat-ayat yang diturun di Makkah semuanya mu'alajat, nak mengubah, nak mengubati, membawa penawar kepada penyakit hati manusia. Sehingga ke Nabi 12 tahun sebelumnya turun marinya perintah Isra' dan Mi'raj, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi syariat yang lain, ibadat-ibadat yang lain tidak diperintahkan. Solat belum perintah. Tetapi yang adanya apa dia? Iaitulah yang adanya arahan supaya membawa manusia ini kepada beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah dia panggil penyakit yang paling berat. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali dia panggil istisal, nak potong, nak buang daripada manusia ni apa dia? Penyakit syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Bila manusia ni hilang perbuatan tersebut, maka penyakit-penyakit yang lain akan gugur. Ibarat kita kata atas pokok ni macam-macam ada. Ada dengan serangganya, ada kerengganya, ada tebuannya, ada benda-benda yang mengganggu. Jadi kalau kita duk buang julai dia saja, buangnya ni ada lagi belah ni. Istisal artinya potong umbi, potong daripada bawah. Jadi punca penyakit yang berlaku itu kenapa? Punca mari daripada tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Bila sebut tentang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tuan-tuan mungkin ada yang terfikir, hari ini kalau kita tengok indeks penyakit masyarakat dengan rasuahnya, dengan ribanya, dengan gejala-gejala keruntuhan segala perkara yang runtuh ini, kadang-kadang indeks yang tinggi duduk dalam negara orang Islam. Di dalam negara orang yang ada laungan azan di masjid-masjid mereka, bahkan masjidnya cantik. Maka menjadi kebingungan masyarakat, di mana duduknya kesan la ilaha illallah itu. Jadi para jemaah sekalian, itulah yang menjadi tanggungjawab kita. Bila kita tahu penyakit hati itu duduk di mana? Duduk dalam hati manusia. Maka Nabi SAW telah mengajar kepada kita ifradullah bil ibadati. Yang pertama sekali, kita mula nak letakkan ibadat kepada Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala dan menjauhkan perkara-perkara yang tersebut. Cuma apabila berlaku perubahan dalam masyarakat, apa yang besar kepada kita para jemaah, dia akan mari Nabi kita SAW telah menghadapi berbagai-bagai jenis penyakit, berbagai-bagai jenis ancaman yang telah dibuat oleh orang kafir, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi SAW. Kalau kita lihat kemuncak kepada penentangan itu, ancaman itu, iaitulah orang kafir sudah bermesyuarat di parlimen mereka, nama dia Darun Nadwah, dan mereka telah memutuskan Muhammad mesti dihalau keluar. Nabi kita tak kisah, orang nak halau dia, halau. Dan Nabi juga SAW juga terpaksa berhadapan dengan penentangan yang besar. Manusia yang menentang Nabi SAW, adakah manusia yang tak tahu? Tuan-tuan yang baca Quran, yang belajar Al-Quran, 2-3 pemimpin Quraisy yang datang bertemu dengan Nabi SAW, di antaranya Utbah bin Rabi'ah. Bila dia mari jumpa Nabi SAW nak menawarkan beberapa tawaran, apa jadi? Orang ingat ke dia ni bijak sangat bercakap, tapi Nabi baca je ayat Quran dalam surah Fussilat. Nabi baca je ayat, tak payah hurai, sampai dia terduduk dan dia berlompat bangun pergi tutup mulut Nabi. Dia kata, berhenti baca ya Muhammad. Maka para ulama mengatakan, kenapa penentangan berterusan? Sebab apa penentangan berterusan? Jadi yang besar sekalinya al-kibru wal hasad, kerana adanya sifat penyakit dalam jiwa manusia itu, sifat takabur, tak mahu terima kebenaran. Nabi mendefinisikan takabur dengan satu definisi yang paling mudah sekali,
iaitulah orang yang menolak kebenaran dan menjatuhkan orang, itu dia panggil takabur. Ada setengah orang ni dia tak jatuhkan orang, cuma dia duk bangga dia seorang, itu dia tak panggil takabur, dia panggil al-ijabun nafsi, orang yang duk gilak body, dia rasa dia ya betul, orang lain tak betul. Tapi takabur ada sifat ghamtun nas, nak menjatuhkan orang. Maka sifat-sifat beginilah yang telah mengancam masyarakat pada zaman itu, sehingga mereka tidak dapat menerima dakwah yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita datang dengan segala perkara yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla, supaya Nabi kita ajar kepada masyarakat dan didik masyarakat dengan pendidikan yang begitu besar. Jadi para jemaah sekalian, apabila kita berbincang tentang al-qalbus salim, kita bincang tentang hati yang sejahtera. Sebagaimana ayat yang telah dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali manusia yang datang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan hati yang sejahtera. Maka para ulama mengatakan, di antara ancaman, saya boleh kata di antara saja, kerana ancaman tu banyak. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab yang selalu dibaca di surau-surau di masjid kita ni, di antara ancaman dia iaitulah penyakit hati yang telah mengancam manusia ni, seperti penyakit takabur, penyakit riya, penyakit ujub, penyakit lain-lain lagi yang disebut dalam kitab kita penawar bagi hati. Jadi di antara penyakit yang saya nak sebut kepada para jemaah di sini, iaitulah penyakit was-was, di mana syaitan dia punya was-was, dia masuk ke dalam hati manusia secara peringkat-peringkat. Ini penyakit was-was, ini penyakit. Kita tengok orang was-was, kita ketawa je. Tengok dia ambil wuduk sampai basah baju-baju, kan? Saya ingat waktu budak-budak dulu, bila tengok ada pakcik was-was ni ambil wuduk, budak-budak mari tunggu kat dia. Ambil wuduk kan dulu orang ambil di kolah, bukan ambil dengan paip macam ni. Macam burung mandi dia, akhir sekali mandi. Mari orang, kalau yang muda-muda sikit, ada orang buat nakal, dia ambil budak ni campak dalam kolah. Sekali tenggelam, keluar, hilang was-was. Ini penyakit ni. Jadi was-was ni penyakit yang tak sudah-sudah. Kalau tuan-tuan tengok belajar bahasa Arab, alhamdulillah kita sini suka belajar bahasa Arab, kan? Was-wasah. Dia ulang kalimah was-was, maknanya benda tak habis. Orang ni pun sama juga, ambil basuh muka sampai 1 jam ambil wuduk. Pernah saya jumpa penyakit kronik was-was ni, dia ambil wuduk daripada asar sampai ke isyak. Realiti, benda tu berlaku sungguh. Jadi dia ambil wuduk, keluar, tak jadi, was-was mari, masuk balik, habis dah waktu asar. Tunggu maghrib pula, asar tak solat dah. Maghrib keluar masuk tanda sampai isyak. Dia kata, ustaz saya cerita benda pelik, apabila masuk waktu isyak, hilang was-was. Boleh ambil wuduk molek-molek, keluar daripada tandas, dia kena qada jamak 3, asar, maghrib, isyak. Dia kata, kenapa bila isyak tak ada was-was? Saya pun duk fikir juga, kenapa bila isyak mari was-was tak ada? Rupanya syaitan pun letih juga nak tunggu daripada isyak ni sampai ke subuh esok. Dia kata lepas biar dia pergi. Tapi asar dengan maghrib tu dekat, kan? Orang balik kerja dah pukul 6, masuk tandas, nak ambil wuduk, asar, maghrib, isyak. 2 jam dia bekerja untuk orang ni tak salat. Subhanallah. Bila nak tunggu daripada isyak ke subuh lama, dia lepas. Ini. Jadi was-was itu kalimah berulang, was-was. Jadi banyak dalam Quran itu macam kalimah iza zulzilati. Dia panggil zilzal. Kenapa apa zilzal? Sebab dia bergoncang. Nanti Ustaz Abdullah teranglah ayat-ayat yang berkait dengan kalimah yang diulang. Sebab apabila dia berulang, makna benda tu akan berulang. Seperti zilzal, fakubkibu fiha, fakubkib. Mana duduk orang panggil duduk siram, duduk cuah. Jadi benda ni tak habis. Jadi bila sebut tentang was-was, was-was ini dia mari apabila penyakit hati itu kuat, orang akan jadi was-was. Bila kuat, iman kita mantap,
hilang was-was. Minta maaf kalau ada orang terlibat dengan was-was di sini. Kita mengatakan dia bermasalah. Sebab apa masalah? Sebab dia terikut-ikut dengan ajakan bisikan syaitan. Syaitan mari kat telinga dia, dia kata tak sah tu basuh kaki sana tu. Pernah saya orang yang kawan yang saya kata tadi, saya suruh isteri dia tunggu. Bila nak ambil wuduk, isteri dia tunggu, ambil apa ni, kamera, rakam. Lepas ambil wuduk, berhenti. Kalau dia termenung, dia kata tak sah aku basuh kaki, tak betul. Awak buka balik kita punya rakaman, biar dia tengok. Ni kaki basuh dah ni. Mana lagi tak sahnya? Sah dah. Oh, dia kata waktu niat tadi dia terlupa niat. Oh, tengok syaitan tak akan lepas. Jadi niat ni nak rakam tak boleh. Kau boleh niat. Siapa dia boleh rakam niat? Jadi niat tak boleh rakam sebab duduk dalam hati. Pasal itulah mungkin sebahagian ulama kita dalam fiqh Syafi'i ni kata, eloklah dia katakan nawaitu dulu supaya orang hak sebelah ni, nawaitu. Mu nawaitu dah tadi. Kalau nak rakam nawaitu boleh. Tapi masalahnya waktu dia basuh nak niat dalam hati tak mari juga kadang-kadang. Pasal tu 10 kali nawaitu, 10 kali usalli, nak akad takbir, tak lepas juga. Bila lepas takbir tu, bila dekat nak rokok dah. Kalau imam nak rokok, lepaslah. Allahu Akbar, bunyi molek. Kalau tidak, tak jadi. Jadi bila kita mari, manusia ni penyakit waswah ini cukup dahsyat. Maka ini dia panggil penyakit hati. Waswah yang paling tinggi darjat, kalau setakat waswah ambil air wudu, waswah bilangan rakaat, waswah ni, saya banyak terima daripada masyarakat ni soalan tentang was-was. Banyak sekali terima. Dia kata, Ustaz, saya ni beli beg lama dah ni. 2 tahun dah pakai beg ni. Tapi baru terdetik dalam hati saya ni, beg ni mungkin ambil daripada kulit binatang yang tidak halal. Kulit babi lah. Biasa masyhur beg ni kulit babi lah. Kulit-kulit lain orang tak buat. Kulit anjing orang tak buat pula. Kan ada orang buat kulit anjing. Tak bunyi kan? Dia pun suka tengok video. Pasal tu lah saya dapat video kulit babi ni berapa kali orang hantar. Macam seolah-olah dia nak suruh kita ulah lah sikit. Baik. Bermula daripada terdetik dalam hati dia perasaan tadi, dia mula mari kacau, gangguan. Awak ni buat masuk beg ni dalam rumah. Bila balik, biasanya beg yang cantik-cantik ni kita akan letak dalam almari sekali dengan pakaian. Jadi pakaian awak semuanya kena najis. Dan bila awak buat solat dengan pakaian yang kena najis, solat tak sah. Awak juga pernah bawa beg ni pergi masjid, berapa ramai orang masjid tak sah solat kerana beg. Subhanallah. Jadi soalan dia, berapa banyak dah ustaz dosa saya kerana beg ni. Ini dia panggil waswah mari. Jadi bila mari macam ni para jemaah sekalian, Nabi SAW ajar kepada kita bagaimana nak menghadapi suasana was-was. Nabi kata apa? Syaitan akan mari. Dialog dengan hati kita. Dia tanya, mu ni manusia. Kita kata manusia. Siapa jadi awak? Kita kata mak ayah kita lah. Kan? Mak ayahmu siapa buat? Mak ayah dia. Nah, akhir sekali siapa dia buat? Last sekali dia tanya, siapa yang buat semua ni? Kita kata Allah. Kemuncak daripada ini, syaitan akan mari tanya, siapa dia jadi Allah? Bila sampai di sini, tuan-tuan dan para jemaah sekalian, bila sampai di sini kata Nabi SAW, kalau sampai kepada soalan siapa jadi Allah, falyata'awwaz billah, pada ketika itu kita kena minta berlindung dengan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebab itu sudah dicocok untuk syaitan. Syaitan akan mari satu demi satu. Tuan-tuan kena ingat, dia akan berhenti. Ada seorang orang ni terjebak dengan maksiat, terjebak sungguh lah. Dia buat sungguh benda tu. Dia cerita dengan saya detail. Sampai saya panah telinga dengan telefon. Nak letak, dia tak bagi. Dia kata, ustaz kena dengar. Kalau tidak, saya bermasalah. Kita pun dengar, layan. Kali pertama, kena nak tahu masalah. Setelah dia beritahu, dia terjebak dengan dosa zina. Dan dia telah beritahu taubat dia. Setakat yang saya dengar, saya kata, Alhamdulillah, insya-Allah taubat awak sudah dikira taubat nasuha. Kita boleh letak telefon, dah letih dah ni. Esok dia telefon lagi, ustaz, agak-agak ustaz lah, taubat saya semalam, Tuhan dah confirm terima tak? Kata la haula wala quwata illa billah. Mana saya dapat fail maklumat daripada nombor kod daripada Allah, malaikat bagi tahu fail Tuhan dia sudah diterima awak punya taubat, tapi secara zahirnya sudah diterima.
3 hari berturut-turut dia telefon lagi, hari yang ketiga saya jekah dia. Kata, mu ni gila kau. Dia kata, kenapa ustaz marah? Kamu dah selamat daripada dosa tadi dengan taubat yang kamu buat, tapi kamu telah masuk dalam perangkap yang kedua, perangkap was-was yang telah dimainkan oleh syaitan. Ini dahsyat. Tuan-tuan kena ingat, ini dipanggil penyakit hati. Perangkap was-was ni dia tak pergi setakat dosa, dia akan pergi kepada syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling dahsyat. Sebab dia akan meragui, ada Allah tak ada. Kalau ada Allah, Allah janji dalam Quran nak tolong orang beriman. Mana Tuhan tolong? Orang Rohingya disembelih hari-hari, tak ada siapa tolong. Orang Palestin disembelih, dibom oleh Yahudi, tak ada siapa buat. Sahabat-sahabat kita orang Islam di Syria, di Halab, Aleppo yang telah dibom oleh tentera-tentera Syiah Al-Assad. Mana? Jadi akhir kali dia kata, mana Tuhan? Subhanallah. Ini dia panggil permainan yang cukup dahsyat. Maka waswah ini cukup berat. Sebab itulah kita kena ingat, ini penyakit. Kalau tuan-tuan ada rasa perasaan mari macam ni, Nabi kita kebalik kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Falyata'awwaz billah." Kita terus ya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sebab apa? Itu dia panggil sudah dimasuki oleh syaitan. Itu dalam bab kehidupan kita. Dalam bab keuangan, syaitan mari juga. Saya ingat baru ni bila sahabat-sahabat kita cuba nak mengislamkan KWSP ke? Nak islamkan. Seronok lah kita. Orang sebar dalam SMS. Dia telah pergi tanya pegawai KWSP entah di pejabat mana. Nama pejabat pun tak ada, nama pegawai pun tak ada. Kononnya untuk perubahan kepada Islam ini, untuk mudah duit ni diambil oleh orang tertentu, maka ada orang percaya dengan SMS yang tak tahu entah dimari daripada mana, yang sanadnya tak ada sanad. Dia kata, saya tak nak bayarlah, tak nak tukarlah sebab tengok ni SMS. Kata subhanallah. Ustaz-ustaz, para asatizah ia bertukulumu siang malam bermusyawarah bincang bagaimana nak mengislamkan sistem ini, tiba-tiba dengan waswah syaitan melalui syaitan SMS ni, kita boleh ketepikan semua gerak kerja yang telah dibuat oleh para asatizah, panel-panel kita yang telah buat. Bila kita kempen dalam masalah nak menyelesaikan masalah riba dalam keuangan, adanya takaful, adanya benda-benda macam ni, dia mari pula dia kata sama je, takaful mahal daripada hak biasa. Takaful mahal daripada hak biasa. Pergi ke bank yang ada nama Islam ni lebih mahal daripada bank yang konvensional. Jadi inilah dia panggil madakhilus syayatin, madkhal, masuk syaitan dalam jiwa hati manusia. Apabila tebuk tentang Islam, maka ada larangan. Sama juga bila orang nak kahwin, tuan-tuan yang baru kahwin ni, hak lama-lama mungkin tak ingat dah kot. Kau ingat lagi? Ya, ingat lagi dah. Ingat lagi berapa bekas bawa, berapa, Allahu akbar. Waktu nak kahwin dulu, bila buat keputusan nak kahwin, halangan yang pertama dalam kepala kita apa benda? Ni syaitan mari bisik, rugi awak. Lepas ni tak boleh lah. Nak berkapa-kapa, orang Kelantan kata nak bergewer tak boleh lah. Nak bergewer ni, nak orang panggil ni lah, nak mengorak-ngorak, nak bawa. Jadi sebab kamu kena bawa orang perempuan dia, tak bawa isteri dia, jadi kamu terhak. Oh, jadi kalau macam ni, itu dia panggil permainan syaitan cukup licik. Kalau orang muda-muda nak pergi haji, masalah besar, dia mari lagi, kau nak pergi haji dah? Alah, kesian awak, umur baru 30 pergi haji. Oh, rugi awak. Nanti awak balik esok di pejabat, orang panggil majlis-majlis parti dinner tak? Ada majlis besar, tak akan nak panggil tuan haji dan hajah dijemput naik berkeroki atas ni. Tak naik, kita naik, kan naik tak naik? Kan rugi awak tu. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan para jemaah sekalian, inilah di antara pintu-pintu masuk syaitan yang perlu kita kawal, yang kita kenal, iaitulah pintu bagaimana nak was-waskan manusia dalam perkara-perkara yang cukup dahsyat. Saya pergi kepada yang seterusnya, kerana kita ada beberapa perkara yang perlu kita bincangkan dalam penyakit ini. Satu lagi dia panggil penyakit dalam hati, penyakit riak. Riak ini di antara penyakit yang cukup berbahaya. Sebab apa? Sebab dia boleh meruntuhkan amalan kita yang kita lakukan, sama ada kita lakukan secara zahir, dan dia boleh meruntuhkan amalan yang kita buat secara tersembunyi. Ada orang kata,
Kita buat ibadat secara tersembunyi ni supaya tak ada riak lah, orang tak tengok, kan? Tuan-tuan ingat syaitan biar begitu ya? Lah, kita ada beberapa contoh yang disebut dalam nota saya ni, beberapa contoh yang telah disebut. Maka para ulama mengatakan amalan kita ni ada yang bersifat dalaman, yang disebut dalam bahasa Arab kata lub. Kalau kita agak isi, mana kalau kelapa tu santan yang paling kuat, yang pekat sekali, itu dalam. Dan ada yang bersifat luaran, yang kita buat secara zahir, seperti solat kita ni secara zahirnya 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, itu zahir. Tetapi yang dalamnya, yang batinnya di mana? Iaitulah tentang keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama mengatakan nak mudawah, nak mengubati penyakit yang di dalam itu agak bersukar. Penyakit zahir berpayah dah. Kalau tuan-tuan pergi zaman kita hari ni, saya baru je pergi jumpa dengan kawan saya, ia mengendalikan kursus perkahwinan. Biasanya ustaz-ustaz ni di antara soalan dia akan tanya, awak solat ke tidak? Soalan dia tu soalan masyhur. Jadi kalau solat berapa kali? Jadi ramai yang ikhlas, dia jawab betul. Saya solat 2 kali je ustaz. Tulis dalam borang itu 2 kali sehari. Ada yang 3 kali. Ramai alhamdulillah yang 5 kali sehari. Maknanya full. Tapi kata di ustaz tu yang saya peliknya, ada juga yang jawab 6 kali sehari solat. Kalau tuan-tuan sebagai pemeriksa, nak letak di mana yang jawab 6 tu? Nak letak di mana? Letak yang jawab kumpulan salah ke kumpulan tak salah? Dia baik tu, niat baik, 6 kali sehari. Kalau saya pemeriksa, anak akan letak dalam kategori tak solat. Sebab dia tak tahu berapa bilangan solat sekali satu setiap hari. Dia pakai kata bahasa Arab kata rajman bil ghaib, pakai buat gitu ya. Rajman bil ghaib. Maknanya pakai kata tak tahu apa. Itu dari sudut fizikal kita susah hari ini, tetapi bagi kita ahli ibadat, orang yang sudah melakukan salat, yang perlu kita kena jaga, iaitulah bagaimana nak jaga ibadat kita ini supaya tidak tahu. Kata di biasanya, orang yang suka belajar tentang hati ni sering menukilkan kata-kata daripada ulama-ulama tasawuf, seperti Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam dia. Saya tengok orang hari ni, kalau kita belajar kitab hikam ni, ramai orang suka. Ramai suka. Sebab ada sebahagian orang ni, dia kata kalau belajar hadis tu mudah faham. Kita kena belajar ilmu yang payah faham. Bagus, hebat. Bagus, hebat. Saya dah cerita dari itu sekali. Darjat yang paling tinggi kita belajar ilmu ni, sampai tak faham. Itu darjat paling tinggi. Ada, berlaku dah. Jadi, baik. Kata Ibnu Athaillah, istishrafuka an ya'lamal khalqu bi khususiyatika dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatik. Suka sangat awak ni nak suruh makhluk itu tahu apa yang kamu buat dalam ibadat-ibadat khusus. Apa dia ibadat khusus? Ibadat yang tersembunyi. Macam zikir kita nak suruh orang tahu tak tahu? Tapi kalau kita pergi solat jemaah, kalau orang tahu tak jadi masalah. Itu syiar. Memang syiar Islam itu salatul jamaah secara alanan. Tak ada orang solat jemaah secara sembunyi, underground, bawah tanah, ada tak buat tak? Tak ada, kecuali apa yang berlaku di mana? Kepada negara-negara yang duduk di bawah komunis. Itu berlaku waktu Soviet, Rusia dulu, kan? Negara-negara yang tan banyak tu, Kazakhstan, apa tan lagi tu, negara ni duduk di bawah komunis, yang menyebabkan mereka tak boleh baca Quran. Sebila jatuhnya Soviet ni, Universiti Madinah, wakil dia pergi cari budak-budak yang boleh baca Quran je. Lebih 200 orang dibawa ke Madinah. Jadi dia kata dalam 5 tahun lagi akan lahirlah pendakwah-pendakwah tempatan. Jadi di antara interview kita dengan mereka, dia cerita, kami dulu nak belajar Quran, terpaksa kena bawa datuk dia, bawa buat rumah. Dalam bilik rumah itu dikorek dalam tanah, masuk dalam tu. Jadi waktu nak ngaji Quran, turun dalam tanah supaya tidak didengari oleh polis dan penyiasat-penyiasat mata-mata yang mari lalu kat rumah kita, dia dengar suara. Duduk dalam tanah ngaji Quran. Ini di antara yang jadi itu dia panggil. Kita hari ni
Ada ibadat-ibadat kita yang khusus yang tidak diketahui oleh orang, maka kalau kita nak suruh orang tahu juga, bermakna itu dia panggil adamu sidqika fi ubudiyatik, menunjukkan awak belum ikhlas di dalam ibadat. Pasal itulah bila kita buat salatut tahajud, solat malam. Solat malam ni perlu perdana ke tak perlu? Dia kata, oh ustaz jangan marah. Ini masjid nak buat perdana. Untuk kita nak didik orang, nak ajar orang, tidak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalahnya, kalau tak ada perdana, tak adalah solat malam. Itu jadi masalah. Bahkan yang mari perdana pula, Masya Allah, tabarakallah, tak sempat subuh lagi siap update Facebook dah. Oh mengantuk hari ni. Pukul 3:30 kami mula tahajud. La haula wala quwata. Para jemaah sekalian, kita tahajud ni untuk apa? Ibadat. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Falyakun bainahu wa baina rabbih khabiyatun min amalin." Mesti ada di antara dia dengan Tuhan amalan yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang. Kita kena ada di antara kita dengan Allah amalan tersembunyi. Alhamdulillah, dulu kalau orang nak tua-tua nak berzikir, dia bawa tasbih yang besi tu, ketak bunyi. Duduk atas kereta api, satu kereta api boleh dengar dia punya zikir lah. Atas kapal terbang orang dengar. Yang duduk depan dengar orang belakang. Oh, kuat zikir makcik kan. Jadi alhamdulillah sekarang ni sudah ditukar daripada yang besi itu kepada yang plastik, elektronik, digital. Tak bunyi lah, senyap. Tapi duduk pakai kat sini lagi. Nampak juga, oh kuat zikir dia tu dah. Siapa buat cincin dengan tasbih dia? Kau ada? Kalau ada tak nak kata. Jadi pasal tu Nabi SAW dia ajar kepada kita pagi zikir dengan jari untuk 100 kali kita boleh buat. Jadi kata di para ulama, kalau nak zikir jugalah dengan tasbih, ambil tasbih yang kecil-kecil tu letak, jangan duduk tunjuk dengan orang. Itu dia panggil khabiyatun min amalin, amalan yang tersembunyi. Jadi di antara amalan-amalan ini yang menjadi payah kepada kita para jemaah sekalian. Jadi kalau kita lihat ulama-ulama dulu sebagai motivasi kepada kita, ulama dulu di antaranya Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik ni masyhur Imam Darul Hijrah. Mana ulama besar yang duduk di Madinah. Dia kata apa? Imam Malik kata, "Jalastu ila Ibni Hurmuz." Aku duduk belajar dengan Ibnu Hurmuz 13 tahun. Wa kuntu qad ittakhadtu fi syita. Pada musim sejuk kami pakai seluar bulu, seluar tebal, sebab tak nak belajar dalam masjid, pergi belajar di tepi tanah lapang yang tak ada orang. Subhanallah. Fastahlafani. Dengar tuan-tuan, Ibnu Hurmuz telah minta supaya Imam Malik bersumpah, Allah azkura asmahu fil hadis, supaya aku jangan sebut nama dia ketika meriwayatkan hadis. Tak sebut. Jadi kata di para ulama, ini qimah, kemuncak dia tak nak orang sebut nama dia. Kita hari ni kalau tak sebut nama kita, marah pula. Oh, ambil kata-kata aku, tak sebut pula nama aku. Tak boleh dah. Allah, baru dia ada orang mesej dengan saya. Dia kata, "Ustaz, saya nak ambil ni, nak nukir kata-kata ustaz dalam Facebook ni, tapi saya tak nak nisbahkan nama kepada ustaz." Saya kata tak jadi masalah. Berapa ramai ulama-ulama dulu yang ikhlas memang tak nak suruh orang sebut dia pun. Yang kita akan baca cerita Imam Syafi'i nanti. Ya. Cuma cara awak buat tu, awak pun sembunyi jugalah nama awak pun. Dia ambil kata-kata orang, letak di Facebook dia seolah-olah itu kata-kata dia. Itu tak boleh. Sebab kita nak ikhlaskan Tuhan dia, tapi kita sendiri terjebak dengan benda ni. Kita kata kita sama-sama ikhlas, buat Facebook yang tak ada siapa tahu, awak ambil nama saya, buang, nama awak pun tak ada juga. Nak tak? Ada tak glamour pula saya. Kita kata tengok ini mainan, ini permainan. Akhir sekali saya kata apa? Kita dengan guru ni jangan buat seperti nelayan dengan penyung. Tuan-tuan kenal penyung? Telur dia kan mahal, kan murah telur penyung. Sampai RM5 sebiji telur penyu. Tak. Penyu ni telur dia ambil, ibu dicampak dalam laut. Sama juga bila kita pergi dengan guru kita ambil kata pan ambil maklumat dia kawal, tapi tak nak sebut nama guru. Dia kata jadi kita ni macam penyu dengan telur jugalah. Tak. Ambil ilmu, tak nak ambil tuan. Yang sebenarnya tidak jadi masalah. Sebab tengok ulama-ulama ini ikhlas, dia kata apa? Maka dia tak nak ambil. Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal ini terkenal dengan nama Imam Ahlus Sunnah. Dia kata apa? Anak murid dia beribu sekali dia hadir belajar dengan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Telah belajar yang begitu banyak,
tetapi dia tak suka nak apa ni, nak karang kitab, nak tulis kitab sendiri. Dia tak suka. Dia suka menyampaikan hadis, dan dia tak suka orang tulis cakapan dia. Tapi tuan-tuan, walaupun dia tak suka, tapi ulama-ulama yang ikhlas, kata-kata dia tak akan gugur, tak akan keluar daripada mulut dia kecuali disambut oleh murid-murid dengan tulisan. Imam Ahmad yang begitu keadaan dia. Apa jadi tuan-tuan? Hari ini Musnad Imam Ahmad, cetakan terbaru Muassasah Risalah, ada 50 jilid. 50 jilid. Kalau kita balik rumah kita kecil-kecil, mungkin RM1 rumah kita. 50 jilid kitab. Bukannya kecil-kecil, tebal-tebal gitu. 50 jilid, itu orang yang tak mau. Seorang ulama, nama dia Abu Abdullah Muhammad Ibn Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Dia ni ada satu sonduk ni apa benda? Kotak yang dikunci. Dia kata, jangan buka kotak aku ni kecuali lepas aku mati. Jangan dibuka. Bila lepas dia mati, anak dia mari buka lah nak tengok apa dia harta pusaka yang ayah dia tinggal ni. Tiba-tiba didapati ada 4 pucuk surat daripada 4 pemimpin negara. Hantar surat dengan dia. Dia kata apa? Semua pemimpin ini telah jemput Ibn Al-Qurtubi ni supaya pergi ke negeri dia menjadi taqallad al-qada, menjadi hakim ataupun qadi negeri dia. Dia tulis atas kitab tu, taraktu haza lillah, aku tinggal jawatan di Tawau ini kerana Allah Azza wa Jalla tak mau jawatan. Allah, kita hari ni kalau dapat surat ke, puh lalu dah, tulis habis dah. Oh, saya hari ni dapat sekian-sekian. Jadi tak ada benda dah, rahsia khabiyatun min amalin sudah tidak ada kepada kita. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kita sebut nama ulama tak sebut Syafi'i, tak semangat kita dah. Bila sebut Imam Syafi'i baru kemah. Jadi pasal baru ni orang Arab mari sini. Dia kata, mu ni orang sini mazhab apa tanya? Saya kata mazhab Syafi'i. Bukan sakat orang tu mazhab Syafi'i ni, negara bermazhab di Malaysia ni. Kalau undang-undang negeri tulis mazhab Syafi'i. Kata negeri pun bermazhab juga. Bukan sakat orang sini. Tuan-tuan jangan bimbang, mazhab Syafi'i tak akan hilang di Malaysia ni. Yang hilangnya pengikut mazhab. Betul tak? Kalau kita tanya seorang-seorang, awak mazhab apa Syafi'i? Apa nama Imam Syafi'i? Saya pun tak tahu dia. Nama Imam Syafi'i pun tak tahu. Mengaku mazhab Syafi'i tu kok panah dah berasa. Kita tuan kena ingat. Kita hari ni alhamdulillah, saya lah sebagai cara peribadi bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, sebab bila perlembagaan kita ditulis sebagai agama persekutuan dan mazhab kita ni mazhab Ahlus Sunnah. Ini cantik. Jadi hari ni bila mari satu timbul ledakan, bila berlaku pertembungan di antara Sunnah dengan Syiah di Syria dan di Yaman dan di mana-mana, maka apabila ada orang yang bercakap tentang begini, kita nampak kumpulan Syiah sudah mula angkat kepala. Oh, benda ni benda khilaf, jadi tak apa jadi Syiah lah. Perbalahan di antara kita dengan Syiah bukan benda kecil, tuan para jemaah sekalian. Tuan-tuan dan juga puan-puan, kalau ada orang mari dekat kita, kata kepada adik-beradik kita, ke ayah kita, dia kata dia ni ayah dia dulu tak baik, agak-agak kita duduk diam ke? Kalau duduk atas kerusi, saya ingat bangun melompat tak? Kau menghina keluarga saya. Oh, subhanallah. Ini Syiah terang-terangan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengutuk, memaki, mencerca Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Aisyah, Abu Hurairah, Hafsah. Kita nak diam? Kita nak kata mereka ni orang baik, boleh bertoleransi? La, para jemaah sekalian, kita mengatakan kita bukan nak ajak kelahi dengan orang, tetapi ajaran mereka bukan untuk didekati. Kerana itu saya kata, kalau ada lagi orang nak bertakrib, nak mendekat-dekat dengan Syiah ni, kita mengatakan dari sudut ajaran dia, dari sudut politik, itu negara dengan G2G, negara dengan negara, kita tak kelahi kalau orang tak perang kita. Tapi dari sudut agama, tidak ada ruang untuk kita dekat. Sebab apa? Sebab mereka beribadat dengan mengutuk para sahabat. Patut kita dengar ya, orang kutuk sahabat menggigil kita, nak berdiri tegak bulu roma kita. Kita kata apa kita sanggup lagi kalau sahabat itu dibul. Tuan-tuan kena ingat, di awal perbincangan saya kata tadi, kalau kita nak cantas, kita nak runtuhkan suatu benda, jangan ambil ujung, ambil umbi. Quran
hadis, ajaran-ajaran Islam ini melalui siapa sampai kepada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi wafat, siapa bawa? Para sahabat. Sebab mereka lah orang generasi yang pertama yang menerima secara direct, secara terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kalau sahabat telah dikufurkan, sahabat telah dimurtadkan, tinggal beberapa orang saja nama-nama yang disebut, kita mengatakan mereka ini bukan kutuk sahabat, mereka kutuk Islam itu sendiri. Sebab yang sampai kepada kita ajaran ini melalui jalur sahabat. Melalui jalan sahabat bermakna mereka telah kutuk. Ini di antara perkara yang cukup dahsyat para jemaah sekalian. Jadi kita balik pada perbincangan kita, maka syaitan tak akan biarkan orang yang diam-diam begini, dia tak akan biar. Di antara contoh riak secara tersembunyi, saya baca buku ni, saya rasa bimbang kita ni. Setengah orang ini nak mengeluarkan ibadat dia supaya orang tahu. Contohnya bila orang panggil dia, mari kita makan sekali, dia kata al-yaumul khamis. Dia kata hari ni hari Khamis. Maknanya bila hari Khamis tak sahaja saya ni, setiap hari Khamis saya puasa. Itu bahasa. Tapi kalau dia kata minta maaf lah hari ni saya terpuasa pula tadi, tak tahu pula ada jemputan, jadi tak nampaklah setiap Khamis. Ini bahasa yang diajar oleh syaitan. Balik kepada kita, betapa bahayanya amalan-amalan kita ni kadang-kadang masuk dalam bab riak yang disebut tadi. Jadi ada orang yang Masya Allah tabarakallah, ibadatnya kuat, sampai orang tengok dia ni ahli ibadat, puasa hari Senin Khamis, cantiklah, tahajudnya dalam sudut solatnya kuat, tetapi dia tak jaga mulut dia daripada mengumpat orang. Tak jaga mulut dia seolah-olah bila dia puasa ni, dia sudah bebas nak kata apa saja, nak buat fitnah pada orang, nak tuduh orang, dia boleh buat apa saja. Dulu kalau orang nak tuduh orang sukar, buat surat layang, buat tu buat ni. Sekarang tak payah, ambil gambar orang, pangkah atas tu, tulis kat bawah kata-kata yang tak baik, post dekat Facebook, habis kita. Ahli-ahli grup pula post dalam grup dia apa ni. Yang kita hari ni satu mazhab baru dalam dunia kita ini, baru 2-3 tahun ni, dia panggil nama dia mazhab wasafi. Kita ni ahli belakang ni, kau tidak ahli. Jarang kau tak ahli ni. Bukan sakat satu WhatsApp ada 45 grup ada, masuk habis dalam WhatsApp pula. Jadi ahli wasafi ni pula jadi masalah. Tolong sebarkan. Jadi para jemaah sekalian, janganlah kita nak mudah-mudah. Jadi orang dulu tunjuk ibadatnya kuat, kemudian dia buat benda yang tidak baik. Satu lagi perkara yang terakhir yang kita nak bincang di sini, iaitulah terlalu takut kepada riak, jadi riak juga. Orang tanya, kenapa tak pergi masjid tu? Allahu Akbar, saya nak pergi awal masjid ni takut orang kata wali. Ada. Kenapa tak pergi masjid di ujung-ujung, tak masuk sah depan, takut orang kata kita ni tarah ustaz. Ini dia panggil madkhal, pintu masuk syaitan. Sebab apa? Orang yang terlalu nak jaga daripada riak, itu riak nama dia. Sebagaimana kata masyhur daripada kata ulama, dia kata tarkul amal li ajli al-fudhi, ia kata tarkul amal li ajli nasi riak. Kita meninggalkan amalan yang patut kita buat tu kerana orang, riak dah tu. Nak seorang kata, warak dia tu dia, pergi masjid tak duduk sah depan. Warak apa? Orang tak ikut sunnah tu, Nabi suruh duduk depan, kita takut riak duduk situ. Cuma kita maklumkanlah, saya walaupun duduk di sah depan, tapi kalau imam tak ada, saya tak mampu jadi imam. Apa salah kita mengaku? Nak mengaku tak pandai, takut, tapi akhirnya duduk kat belakang. Ini masalah kita. Jadi para jemaah sekalian, berhentilah amalan duduk di belakang-belakang, kerana tak nak duduk di sah depan ni sebab takut riak, itu susah. Baru ni saya jumpa, realiti jumpa ni. Dia kata dulu saya pergi awal ustaz ke masjid. Habis orang masjid pakat cakap, warak dia tu, dia pergi awal. Akhirnya saya lambatkan sikit. Habis sekarang ni saya pergi tak pergi. Saya kata betul dah warak. Pergi tak pergi dah pula dah. Jadi sekali saya pergi, sekali tak pergi. Saya takut orang kata riak, jadi saya solat di rumah. Ni kata putih, tinggal amalan kerana manusia, itu riak nama dia. Jadi terlalu benda-benda ni kalau terlalu takut, jadi bahaya juga. Sebagaimana kata orang, matahari itu boleh mengeluarkan cahaya, tapi kalau duduk lama bawah matahari, terbakar kita.
Air yang turun bawa rahmat pada kita. Kita perlu kepada air. Tapi kalau dah banyak jadi banjir. Jadi demikian juga kita takut kepada riak, itu satu baik. Aku tak nak buat gini, tak nak buat ni, takut jadi riak, tapi meninggalkan perbuatan kerana orang, itu nama dia riak. Muslimin dan juga para muslimat sekalian, itulah di antara beberapa perkara dia panggil rihlat sukut, maknanya pengembaraan yang boleh menjatuhkan orang ke lembah kehinaan dan ke jurang neraka waliyazubillah, dalam beberapa perkara yang saya sebut secara ringkasnya tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.